Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siri korban yang mungkin ni untuk yang terakhir kot. Saya ingin kongsikan antara isu-isu yang timbul apabila proses korban ni. Bila berlakunya korban akan adalah isu-isu kita lihat viral tentang video-video korban dan sebagainya. Antara yang banyak orang yang duk tanya saya berkenaan dengan korban ini apabila berlakunya sembelihan kali kedua. Sembelihan kali kedua. Maknanya bila sembelih itu kena kepada kulit lembu contohnya, bila lembu terkejut, kalau kita tak pegang kuat ini, dia akan terangkat. Terangkat. Jadi boleh tak boleh untuk sembelih. Ni yang kata sembelih kali kedua tu, inilah yang dimaksudkan, bukannya sembelih haiwan yang kedua tak, sembelih kali kedua. Baik. Dalam hal ini, kalau ianya terangkat secara tidak sengaja, bukan niat disengajakan. Bila lembu ni kan, kalau tak dipegang kuat, kena sikit dia seperti terangkat. Maka dalam hal ini, bagi pandangan ulama, termasuk juga disebut dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuh, karangan Dr. Wahbah Zuhaili juga sebut, boleh sembelih kali yang kedua. Boleh teruskan dengan syarat satu tadi, tidak sengaja, bukan saja dia nak test sembelih separuh je, relax, sebab dia ada ilmu sembelih ni. Tak, dia tak sengaja. Yang kedua adalah bukan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, bila dia memang sembelih, terangkat, ada lagi urat yang belum diputuskan dengan habis. Dia pun duk tengok relax dulu kan, isap okok dulu ke sebagainya. Tak boleh. Dia terus kena sambung balik. Yang ketiganya, ketika sembelihan kali yang kedua tadi itu, haiwan ini masih lagi ada hayat mustaqirrah. Mesti ada hayat mustaqirrah. Apakah yang disebut sebagai hayat mustaqirrah? Hayat mustaqirrah ni maknanya masih lagi gelepar, nyawanya masih lagi bernyawa. Bukannya hayat mazbuhah. Ini hayat yang macam juga nyawa-nyawa apa? Nyawa-nyawa ikan bukan? Nyawa-nyawa lembu lah. Nyawa-nyawa kambing ke, maknanya dia masih lagi dalam duduk dalam keadaan yang kata sama ada hidup ke mati, yang tu dah memang tak boleh, sebab disebut sebagai hayat mazbuhah. Yang ni hayat mustaqirah, dia masih lagi gelepar. So dalam hal ini jangan risaulah kalau kata ada yang tukang sembelih terangkat, sebab banyak sangat di kampung-kampung tanya, tak boleh sembelih kali yang kedua, haram. Islam bukan agama yang mengharamkan, Islam agama yang memberikan garis panduan. Sebab tu dikeluarkan garis panduan pelaksanaan ibadah korban itu, supaya kita betul-betul faham, tidak menyebabkan orang ni yang tak faham, yang ni boleh, yang ni kata tak boleh. Tetapi dalam kita belajar khusus sembelihan, memang kita sebutkan biarlah sembelihan itu ihsannya itu sekali je, cepat dengan segera. Sebab tu juga kena ada ilmu sembelih ni, tuan-tuan. Kaedah sembelih ni. So dalam hal ini sembelihlah. Sembelih terus. Sama ada nak buat begini, yang tu tak jadi masalah. Nak buat begini 4 minggu pun tak apa. Jadi dalam hal ini, sembelih kali yang kedua itu adalah diharuskan dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Isu yang kedua tentang pernah juga bila pisau patah. Pisau tu patah. Boleh tak boleh? Pisau patah. Boleh. Gantikan benda dengan yang lain. Dan juga pisau tu tumpul. Ada juga yang orang viralkan yang kata sembelih tak elok sebagainya. Bila lembu ni, kita hendaklah tegangkan dia punya kulit ni. Sebab tu disebutkan juga dalam garis panduan ni, disunatkan tegang, angkat ni. Bahagian angkat ni bagi leher tu tegang supaya senang sembelih. Kalau lembu tu duduk begitu, tu yang kata sembelih tak lepas. Dan juga apatah lagi pisau tu tumpul, maka dalam ni kena tukar. Sebab tu lah, tukang sembelih at least dia kena ada 2 pisau. Ataupun juga ada orang lain yang boleh standby pisau.
standby saja. Maknanya apa jua pun yang berlaku, kalau kata patah ke, kalau kata campak sebagainya kan, tengok campak naik ke atas, tunggu balik, ataupun ada pisau lain, sambung boleh. Pisau patah. Sebab itulah orang yang sekeliling ni, dia juga perlu juga ada ilmu kemahiran untuk nak sembelih. Baik. Kalau tangan penyembelih patah pula macam mana? Tadi pisau pun patah. Kalau tangan yalah, kalau kita lihat orang kampung kan, maknanya sebab tukang-tukang sembelih sekarang ni nak cari orang muda sebagai tukang sembelih sukar. Orang muda dia sembelih dalam handphone je kan, dalam game je. Jadi yang tinggalnya orang tua, yang dah tak larat sebagainya, yang dah umur 60 lebih, kan. Jadi kadang kalau kata lembu tu besar kan, silap gaya, kena tangan sikit patah. Kalau kata lembu tu bangun sikit dah terpelanting. Jadi boleh ke tak boleh nak ganti penyembelih. Nak ganti penyembelih. So dalam hal ni boleh, harus. Dengan syarat orang yang ganti tu juga dia kena niat sembelih kan, sebut dengan nama Allah, bismillah Allahu akbar, dan juga ditambahkan lagi dengan perkara-perkara yang sunat yang lain, membaca bismillahirrahmanirrahim, selawat. Itu benda-benda yang sunat. Sebab tu juga saya sebutkan sekali lagi, ada penyembelih standby, backup. Tukang sembelih backup duduk sekitar tu yang boleh tahu jika sebarang apa jua pun yang berlaku kepada penyembelih. Sama juga seperti imam. Bila imam itu ada perkara yang boleh menyebabkan tukar imam, maka yang belakang ni boleh masuk. Sebab tu juga tukang sembelih juga kena juga ada yang tahu bila apa jua pun juga yang berlaku kepada tukang sembelih. Tapi kita tak naklah benda tu berlaku, kod berlaku kan, sebab benda tu pernah berlaku. Jadi dalam hal ini kena tahulah. Yang ketiga, isu tentang dah putus habis dah, sembelih dah habis, putus habis, tapi lembu tu lambat mati. Ada yang kata bangun semula, so bagaimana nak buat? So dalam hal ini lah, nyawa ni tuan-tuan bukan hak kita, kan. Tak semestinya kita sembelih itu memang semua putus dah, dia akan mati. Contohnya tuan-tuan, ambillah 10 ekor lembu, kita set time sama sembelih, semua sama set time. Okey, sembelih sama, lembu juga saiz sama, sembelih. Bila kita sembelih semua sama, adakah mati juga sama? Tak, mati tak sama tuan-tuan. Itu nyawa ni Allah yang akan menentukan. So dalam hal ini, kalau kita dah sembelih dah, memang putus dah habis dah, biarkan je, walaupun dia lama. Dia ada kaitan-kaitan yang kata bahawa ialah kalau kata kita sembelih dengan niat yang lain, niat untuk pemujaan sebagainya, dia juga kadang menyebabkan sembelih-sembelih negatif ni lambat nak mati. Tapi memang ada haiwan yang lambat nak mati, memang ada pun, walaupun dah putus habis dah. Contohlah, kalau saya yang kata bahawa ustaz, kalau sembelih dab, tahu dab? Dab ni istilah orang Malaysia sebut sebagai biawak pasir, tapi dia bukannya biawak, dia dab. Nabi Muhammad SAW tak makan dab, tapi Nabi tak melarang Khalid bin Walid yang nak makan dab. Maka dab ni harus. Dab ni memang lambat nak mati. Sembelih pagi, petang baru mati, lambat mati, tapi dah memang putus dah. Sebab tu kita ni, orang Melayu kita ni pergi ke Mekah, haji sebagainya, memang banyaklah beli dab sebab lambat nak mati. Lambat nak mati, faham-fahamlah. So dalam hal ini, kalau ianya sembelih itu memang dah putus semua dah, janganlah nak disembelih berulang-ulang kali. Itu adalah ketentuannya, niat lillahi ta'ala. Sebablah peranan tukang sembelih ini cukup besar juga, kena ada ilmu. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat. Jadi kalau nak lihat siri-siri sembelih, siri-siri korban saya yang sebelum ni, lihatlah kepada channel Ustaz Amir Halal. Like lah, share lah, dan juga subscribe lah, supaya dia memberikan juga manfaat kepada kita, kepada orang-orang lain, insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.